dan salam sejahtera. Salam KMY melangkah lebih jauh dengan hebat. Tuan-tuan dan puan-puan serta warga pendidikan sekalian. Pendidikan bukan sekadar memberikan ilmu pengetahuan, melainkan ia juga akan mengasah kerohanian dan moral. Atas keprihatinan pendidikan, maka terlahirlah karya-karya ilmu yang menjurus kepada kepentingan manusia sejagat. Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan mengambil inisiatif ini untuk melontarkan keharusan pendidikan dijana kepada semua manusia, tidak kira di peringkat kecil ataupun dewasa. Oleh itu, pejabat ini telah menggariskan nilai kebersamaan untuk diiltizamkan oleh semua warga pendidikan sama ada di peringkat pejabat pendidikan maupun di ruang-ruang sekolah. Malah, penerusan ini dikongsi bersama warga masyarakat sekitar. Pendidikan di daerah ini dengan tagline KMY melangkah lebih jauh dengan hebat merupakan satu pengukuran dalam melonjakkan kebestarian pendidikan. Malah, perkataan hebat itu sendiri mempunyai satu pengukuran yang tinggi. Di sini ingin saya berkongsi dengan perkataan hebat. Hebat ini saya tafsirkan sebagai high expectation beyond attainable time. Satu pandangan lonjakan yang mempunyai sasaran yang tinggi yang perlu dilunaskan dalam satu tempoh yang optimal. Oleh itu, nilai kebersamaan yang dipupuk untuk dibudayakan ini menjadi teras kepada perkhidmatan yang terbaik dalam memberi bimbingan dan sokongan kepada sekolah. Inilah peranan yang perlu dimainkan oleh setiap warga pendidikan di daerah ini. Pendidikan bukan hanya soal nama, tetapi ia merupakan stimulus untuk membentuk moral sesuatu bangsa. Pendidikan memang tidak menjamin sukses, tetapi tanpa pendidikan, kehidupan ini menjadi lebih sulit. Dengan pendidikan yang baik akan membuka fikiran yang lebih luas. Pendidikan tidak lagi murah, tetapi hanya kemurahan hati bagi mereka yang memberi ilmu untuk saudaranya yang tidak mampu merasakan dunia pendidikan merupakan satu anugerah daripada Allah. Mengapa kita harus belajar? Kerana semua pencapaian yang kita dapat merupakan proses dari sebuah pembelajaran. Ilmu tanpa amal adalah cakap kosong belaka. Sedangkan amal tanpa ilmu merupakan sebuah kesesatan. Marilah kita bersama-sama mempertingkatkan kualiti diri untuk tetap terus belajar hingga ke akhir hayat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha, tetamu khas kita Tuan Mokhtar bin Mansor, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan Kedah, yang merupakan panel kita pada hari ini. Yang berusaha Tuan Haji Muhammad Zaid bin Manan, Pengurusi Prisma Kebangsaan, merangkap Pengurusi Prisma Terengganu yang kini bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Kemaman. Yang berusaha Barisan Pengurusi Prisma semua negeri di Malaysia. Yang berusaha Jawatan Kuasa Prisma Peringkat Kebangsaan. Yang berusaha Barisan Jawatan Kuasa Prisma semua negeri.
yang berusaha semua pegawai SI partner di seluruh pelosok tanah air, yang berusaha semua pegawai di Kementerian Pendidikan Malaysia, semua pegawai di Jabatan Pendidikan Negeri dan semua pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah. Yang berusaha semua pengetua, semua guru besar dan guru yang mengikuti sesi ini dan tidak ketinggalan yang saya hormati semua warga maya yang mengikuti siaran di saluran YouTube ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi kerana pada petang yang mulia ini kita dapat sama-sama hadir dalam satu siaran maya ini untuk menjayakan program Bicara Bulanan SIP Partner Malaysia yang pada bulan ini Kedah sebagai tuan rumah yang akan mempersembahkan satu tajuk iaitu PPD Pemacu Transformasi Pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang maya sekalian, program kita akan bermula 2.30 ini dijangka akan berlangsung selama lebih kurang 2 jam dan kita dijangka akan tamat pada pukul 4.30 petang. Sesi soal jawab akan diberi selepas ahli panel selesai menyampaikan perkongsian beliau. Tuan-tuan, para hadirin sidang maya yang dihormati, untuk maklumat kita semua, program Bicara Bulanan ini adalah anjuran Prisma atau nama penuhnya Pasukan Profesional SIP Partner Malaysia dengan kerjasama semua SI partner di peringkat negeri. Objektif program ini adalah bagi memastikan yang pertama, mewujudkan satu platform perkongsian pengalaman dan ilmu pengetahuan untuk pegawai-pegawai SIP partner yang telah dinaikkan pangkat ke jawatan yang lebih tinggi sama ada di Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri ataupun di Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang kedua, objektif kita adalah untuk menzahirkan dan menonjolkan keterampilan SIP partner Malaysia dalam melahirkan keberhasilan program-program bual bicara yang berbentuk intelektual melalui media sosial dan media elektronik. Dan yang ketiga, kita juga berhasrat untuk mengeratkan kolaboratif dan semangat kebersamaan antara Prisma Kebangsaan dengan negeri-negeri dan juga kolaboratif di antara SIP partner di setiap negeri. Tuan-tuan dan puan-puan sidang maya sekalian, alhamdulillah pada kali ini giliran kami di negeri Kedah untuk melaksanakan atau menjayakan sesi bicara bulanan ini dengan tajuk PPD Pemacu Transformasi Pendidikan. Kepada hadirin yang mengikuti siaran ini, ingin saya maklumkan, di sini ialah link kehadiran akan dibuka pada jam 3.30 petang hingga 5.30 petang di ruangan chat di saluran YouTube. Jadi penonton diminta memberi perhatian supaya tuan-tuan dapat mengakses link dan mengisi kehadiran kerana pihak jawatan kuasa dan akan menyediakan sijil penyertaan kepada semua yang mengambil bahagian. Tuan-tuan dan puan-puan sidang maya yang sekalian, mari kita teruskan bicara bulanan kita pada kali ini dengan menjemput tetamu khas kita, Tuan Mokhtar bin Mansur Ketalian. Diharap beliau sudah bersedia. Assalamualaikum Tuan Mokhtar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan, sebelum saya memulakan bual bicara kita, apa kiranya saya akan membacakan sedikit biodata tetamu kita. Tuan-tuan dan puan, pengalaman perkhidmatan beliau ialah beliau pernah berkhidmat di dalam Regimen Askar Wataniah dan juga pernah mengikuti sijil Certified Coach pada tahun 2019 di IAB. Beliau juga mengikuti sarjana kepengetuaan di Universiti Melaya pada tahun 2008. Beliau juga mengikuti program diploma Agriculture di UPM pada tahun 1986 dan kemudian ijazah sarjana beliau adalah dalam Research Economic di UPM. Beliau juga pernah mengikuti MPQH pada tahun 2008 dan Diploma Pengurusan dan Kepimpinan di IAB pada tahun 2008. Tuan-tuan dan puan-puan,
berdasarkan sejarah perkhidmatan beliau, sememangnya beliau layak untuk berbual bicara kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tanpa melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Tuan Mokhtar untuk menyampaikan perkongsian beliau dan insya-Allah kita akan tamat pada pukul 4 petang untuk kita teruskan dengan sesi soal jawab. Tuan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita pada petang ini, Cikgu Anwar, yang berusaha, Tuan Haji Zaid Manan, pengurusi Prisma Kebangsaan, pengurusi Prisma Negeri, barisan pegawai SI Partner dari seluruh Malaysia, pegawai-pegawai di Kementerian Pendidikan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton maya yang sedang mengikuti siaran kita pada petang ini bawah tajuk Bicara Bulanan Prisma Malaysia. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pihak Prisma Malaysia yang menjemput saya untuk menyampaikan, berkongsi sedikit pengetahuan dan juga pengalaman di bawah tajuk yang hari ini dibawa khas PPD Pemacu Transformasi Pendidikan. Tajuk ini agak besar dan cukup lumayan kalau bagi seseorang ahli panel profesional untuk mengupasnya dan sebagainya. Tapi hari ini saya hanya membawa sedikit sahaja dari sebahagian yang besar tersebut untuk kita berkongsi dan kita melihat bagaimana peranan kita khususnya di PPD, sama ada saya sebagai PPD dan mungkin juga tuan-tuan dan puan-puan sebagai pegawai SI Partner yang berada di PPD, kita menzahirkan peranan kita itu sebagai seorang pembimbing dan juga sebagai seorang penyokong kepada organisasi sekolah. Jadi ruang lingkup untuk bicara pada petang ini, saya akan berkisar. Yang pertamanya, saya akan menarik sedikit perhatian tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan kesihatan mental, kesihatan minda kita. Kemudian saya akan pergi kepada sedikit biodata seperti mana yang disebutkan tadi dan juga kepada dashboard PPD kemudian, dan akhirnya kita pergilah kepada perkara penting yang akan kita bicarakan pada petang ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan sedikit dengan paparan yang sedang dipaparkan, iaitu berkaitan dengan kesihatan mental. Jadi sebagai seorang yang bertanggungjawab ataupun orang yang menjadi pembimbing dan sebagainya, kita kena sentiasa untuk memastikan, khususnya di sebelah kanan itu, kesihatan mental kita. Sekiranya di antara kita juga mempunyai tanda-tanda seperti mana yang dipaparkan di sebelah kiri itu, maknanya itulah perkara-perkara yang mungkin akan memberi kesan ataupun mungkin juga akan memberi, orang kata, mengganggu khususnya dalam tugas harian kita. Jadi kesihatan mental ni kalau kita tengok sendiri, dikatakan sebagai individu yang kita tahu dan kita sedar kita punya keupayaan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kita kena tahu dan kita kena sedar keupayaan kita. Yang keduanya, kita adalah orang yang boleh mencakna tekanan dalam kehidupan, tekanan normal yang ada dalam kehidupan. Jadi hari ini kita berhadapan dengan SOP, PKP. Kalau kita tengok pelbagai perkara yang sedang berlaku dan kita tengok hari ini macam-macam yang kita terima, sama ada berlaku di peringkat organisasi kita ataupun di peringkat sekolah. Macam-macam yang disebut. Tambah-tambahan pula apabila wujudnya kluster-kluster pendidikan dan yang kita nampak hari ini di sekolah-sekolah pun telah pun orang kata menjadi seolah-olah macam terpinga-pinga apabila berlakunya kes yang meningkat di kalangan anak-anak pelajar kita. Jadi semua ini perlu kepada satu kekuatan mental dan perlu kepada bagaimana cara kita berhadapan dengan perkara tersebut.
Sekiranya dalam tempoh ini kita juga berada seperti di dalam tanda-tanda masalah itu, maknanya kita mungkin tak mampulah orang kata nak berhadapan dengan keadaan yang baik. Jadi secara umumnya kesihatan mental ini sangat penting kerana ia akan menentukan cara kita bekerja secara produktif dan yang paling penting bagaimana cara kita untuk pastikan sumbangan kita khususnya kepada komuniti kita ataupun organisasi kita. Inilah benda yang saya rasa di peringkat awal kita sebagai pegawai SI partner dan sebagainya, maknanya kita kena meletakkan diri kita, kita kena bawa diri kita kepada satu tahap kesihatan mental yang terbaik. Kalau kita juga berada seperti tanda-tanda itu, maknanya perkara-perkara ini perlu dikeluarkan ataupun perlu diperbaiki dari awal. Itu yang pertama sebagai pembuka bicara kita pada sedikit perkongsian ini memberi maklumat kepada semua. Dan seterusnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Mokhtar bin Mansur seperti mana yang telah disebutkan tadi. Saya memulakan perkhidmatan dalam pendidikan ini bermula pada tahun 1995. Bermula di Negeri Sembilan, bermula di Negeri Sembilan, tempat pertama. Kemudian selepas 5 tahun lebih, saya kembali ke negeri Kedah dan ditempatkan di Pulau Langkawi. Di Pulau Langkawi terus diberi jawatan sebagai penolong kanan hak Ewan Murid. Pada ketika ini Sekolah Menengah Langkawi Pulau Tuba baru saja dimula beroperasi. Jadi saya ni sebagai salah seorang tenaga yang memulakan pengoperasian bagi sekolah baru di sana. Dia hanya tempoh setahun saja, kemudian saya dibawa kembali ke Tanah Besar dan ditempatkan di daerah Pendang. Semasa di daerah Pendang inilah saya mula memohon untuk mengikuti MPQH pada ketika itu, iaitu pada tahun 2006 dan selama setahun di IAB Genting, kemudian mengikuti sarjana kepengetuaan di Universiti Malaya dan orang kata graduate pada tahun 2008. Itulah sedikit sebahagian sebagai bekalan dalam pengetahuan pendidikan dan seterusnya bila berada dalam perkhidmatan ini sebagai guru dan akhirnya sebagai pegawai SI partner dan kemudian dilantik sebagai PPD, banyak orang kata kursus-kursus dan juga peluang dari segi kerjaya yang diberikan yang saya sambut dan saya mengikutinya untuk pastikan bahawa kita bersedia dengan orang kata knowledge, dari segi knowledge dan juga kemahiran yang sepatutnya sebagai selain daripada sebagai seorang pemimpin juga sebagai seorang pembimbing kepada rakan-rakan kita di sekolah. Okey, saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada dashboard ataupun keadaan di PPD Kuala Mudayan ini. Hari ini saya akan bawa tuan-tuan bagaimana dan apa yang saya laksanakan di PPD ini untuk nak pastikan ia sebagai salah satu kepada pemacu transformasi. Jadi kalau kita tengok dalam dashboard PPD ini, seimbas lalu, PPD ini adalah PPD yang terbesar di Malaysia. PPD yang terbesar di Malaysia yang bertanggungjawab kepada 182 buah sekolah. Kalau tengok tadi dalam montaj tadi pun kita dah nampak sebahagian besar. Dan kita mempunyai secara warannya kita ada 114 orang penjawat, 75 pegawai dan 39 anggota kumpulan pelaksana. Walaupun kita masih lagi ada beberapa kekosongan khususnya kepada dalam kalangan pegawai SISC kita yang masih lagi kekosongan dan juga dalam kalangan pegawai SIP kita masih ada kekurangan. Okey, walaupun dengan jumlah yang ada sekarang ini, kita cuba melaksanakan tanggungjawab kita untuk pastikan kata sistem penyampaian kita kepada semua sekolah kita, 182 sekolah yang di bawah pentadbiran Kementerian Pendidikan ini dan juga beberapa buah sekolah di bawah pentadbiran swasta dapat menerima maklumat dan juga orang kata dapat diberi bimbingan yang sewajarnya.
Itu yang kita laksanakan. Tapi kalau kita tengok di sini kita juga berhadapan dengan pelbagai kerana dari segi pengoperasian dan pelbagai, ini perkara yang lumrah yang berlaku di mana-mana tempat sekalipun. Kan? Kalau dia tengok dari segi penarafan pun, alhamdulillah lah di PPD Kuala Mudayan walaupun belum mencapai kepada tahap 5 bintang, tapi kita telah pun melonjak kepada 95.54. Okay, itu sebahagian sedikit latar belakang lah berkaitan dengan PPD Kuala Mudayan. Dan seterusnya saya pergi kepada apa yang telah dilaksanakan dan bagaimana proses pemacuan ini dilakukan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya dilantik kalau mengikut surat itu 29 Mac tahun 2020. Tapi saya menerima arahan pergerakan ataupun memo pada 16 April. Pada ketika ini kita sedang berada dalam SOP PKP yang pertama, yang paling ketat sekali pada ketika itu. Dan semasa saya menerima memo ini, saya juga menerima memo secara atas talian. Dan saya hadir ke pejabat dengan melalui apa orang kata sekatan-sekatan. Kerana rumah saya dengan PPD ni jauhnya lebih kurang 70 km. Jadi bila nak menghadir ke PPD ni terpaksa melalui pelbagai sekatan yang mana pada ketika itu kalau tuan-tuan semua berada di rumah, tapi saya terpaksa bergerak untuk hadir ke pejabat dan untuk nak pastikan apa amanah yang diberikan ini untuk saya mulakan. Jadi pada peringkat awal seperti mana yang saya catat di situ, sepanjang bulan April hingga bulan Jun adalah fasa pemerhatian. Seperti mana-mana pemimpin sekolah yang lain pun sama juga. Adalah fasa untuk kita scanning environment dan sebagainya. Jadi dalam tempoh ini, dalam fasa pemerhatian ini, selain daripada saya berada di pejabat dan melihat rekod-rekod yang ada, saya juga menghubungi orang kata rakan-rakan setugas dan juga mendapat maklumat daripada rakan-rakan lama yang pernah berkhidmat di PPD ini untuk mendapat orang kata sebagai satu maklumat awal di mana kekuatan, di mana kelemahan, di mana peluang dan di mana ancaman yang ada di dalam kawasan ini yang perlu saya beri perhatian awal. Dan perkara ini dilaksanakanlah dalam tempoh 2 bulan yang pertama tersebut. Dan apabila kerajaan mengarahkan pekerja kebersihan mula bertugas mulai pada 4 Mei tahun 2020, pada ketika ini kita dapati kebanyakan sekolah dah mula ada pemimpin-pemimpin sekolah hadir ke sekolah untuk membuat pemantauan khususnya kepada pekerja-pekerja kebersihan dan sebagainya. Jadi saya ambil peluang. Saya ambil peluang ini bermula pada 14 Mei, saya bermulalah untuk program orang kata pasar turun padang. Jadi alhamdulillah hanya dalam tempoh 5 bulan, tak sampai pun 6 bulan, saya telah melawat dan menghadiri ke semua 182 buah sekolah di dalam daerah Kuala Mudayan ini dan melihat secara dekat apakah perkara-perkara dan permasalahan yang boleh diambil dan boleh dikutip untuk dijadikan sebagai benchmark ataupun sebagai TOV dalam saya melaksanakan perancangan seterusnya. Okey, dalam tempoh itu, tuan-tuan dan perempuan pun sedia maklum, kebanyakan sekolah, kebanyakan pejabat pendidikan, kita dalam keadaan orang kata terkekang dengan peraturan yang menyebabkan kita terpaksa membuat satu lonjakan pemikiran bagaimana nak memastikan pembelajaran khususnya kepada anak-anak kita dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan anak-anak kita semua berada di rumah, guru-guru kita juga berada di rumah, dan saya mengambil peluang ini
melihat bahawa media sosial sebagai satu platform yang sangat pada ketika itu platform yang paling cepat untuk kita menyampaikan maklumat. Walaupun kita tahu ada tempat-tempat yang tertentu yang mungkin tidak dapat mengakses dan sebagainya. Jadi atas kesedaran ini saya telah berbincang dengan USTP, Unit Sumber Teknologi Pendidikan, untuk kita adakan satu green studio seperti mana yang kita berada hari inilah. Inilah green studio bagi PPD Kuala Mudayan. Dan kita telah pun orang kata mewujudkan green studio ini, dan daripada green studio ini saya telah memikirkan bersama-sama rakan-rakan di PPD ini untuk kita wujudkan beberapa siri, beberapa siri perbicaraan secara maya ini yang saya namakan dia sebagai I Cerdas, I Bakat dan I Mekar. I Cerdas ini kita khususkan kepada apa orang kata pembangunan akademik. I Cerdas ini kita khususkan kepada pembangunan akademik, dari mananya apa seperti mana yang kita tengok rakaman-rakaman berkaitan dengan pembelajaran melalui saluran I Cerdas ini. Manakala I Bakat ini kita khususkan kepada pembangunan murid, pembangunan guru, khususnya melihat dari aspek co-curriculum. Manakala I Mekar adalah saluran yang kita khususkan untuk melihat dari aspek-aspek kepimpinan, pengurusan dan juga melibatkan anggota kumpulan pelaksana. Jadi ketiga saluran ini bergerak serentak. Bergerak serentak, dan alhamdulillah sehingga hari ini kita telah pun melaksanakan 78 rakaman 78 rakaman yang telah pun ada di dalam YouTube, saluran YouTube PPD KMY, yang mana tuan-tuan boleh orang kata melayarinya dan melihat perkongsian ilmu yang telah disampaikan melalui saluran tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak boleh tunjukkan tu. Ini sebahagian daripada 78 boleh teruskan. Okey. Dari pelbagai perkara semua yang ada kaitan yang kita rakamkan, kita masukkan di sini, dan benda ini boleh dikongsi oleh semua lah, dan insya-Allah program ini akan berterusan, dan kita pun telah mewujudkan tim-tim untuk pastikan bahawa pembelajaran secara maya dan atas talian ini akan berterusan walaupun sekolah dah mula beroperasi secara bersemuka. Kerana kita melihat perkongsian ini akan memberi ruang yang lebih banyak lagi, bukan saja kepada pelajar-pelajar di dalam daerah Kuala Mudayan, tapi juga ia memberi peluang kepada semua pelajar yang ada di Malaysia ini, dan di mana-mana sajalah yang boleh mengikuti pautan-pautan yang disediakan. Okey, inilah pautan-pautan yang ada yang kita sediakan, iaitu yang pertama channel YouTube PPD Kuala Mudayan. Kemudian di dalam Facebook juga kita wujudkan ada dua pautan Facebook, iaitu sektor pembelajaran, khusus kita melihat kepada perkara-perkara yang berkaitan akademik, dan Facebook pembangunan murid, khusus yang berkaitan dengan semua aktiviti co-curriculum, aktiviti yang melibatkan pelajar-pelajar kita dan sebagainya. Dan begitu juga kita ada satu hub teknologi pendidikan yang melihat semua perkara yang mana dikongsikan dengan guru-guru kita. Dalam perkara ini kita juga orang kata mengikuti apa yang kerajaan telah sarankan, iaitu pembangunan dari segi digital kepada semua guru-guru kita. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan kepada satu perkara, iaitu nilai-nilai. Jadi sebagai seorang pemacu transformasi, perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai diri ini perlulah orang kata
disemat ataupun diambil sebagai satu perkara penting. Jadi di sini saya berkongsi sedikit sebagai seorang pemacu, pembimbing dan sebagainya. Maknanya kita kena ada satu nilai yang besar sekali, iaitu dari segi pengukuran kepada pengadilan dan sebagainya. Kalau dalam bahasa itu judgement kan. Jadi dalam kes ini kita kena fikirkan. Maknanya kita kena tahu situasi sekarang. Kan? Yang pertama sekali, bila kita sebagai pembimbing pun kita kena tahu situasi. Kan? Kalau di sekolah yang kita pergi untuk membimbing, kita kena faham, kita kena tahu latar belakang sekolah, kita kena sedar apa yang sedang ada di sekolah tersebut. Kan? Bila kita sedar dengan situasi yang sebenar, cara tak langsung kita akan nampak dengan jelas di manakah kelebihan, di manakah kelemahan yang ada di lokasi berkenaan. Yang kedua dari segi connectivity kita. And kita tak boleh pemikiran kita ni hanya satu hala. And pemikiran kita mesti mencapai. And mesti merangkumi pelbagai perkara. And sebagai seorang pembimbing, makna kita di peringkat kita membimbing kepada rakan-rakan pegawai kita di PPD pun ataupun di sekolah sekalipun, makna kita kena mempunyai satu pemikiran yang luas. Yang ketiganya mestilah, ini sangat penting, kerana perkara yang kita membuat keputusan seterusnya, maknanya kita mestilah berdasarkan kepada data yang mana kita boleh uji dan kita boleh kaji secara analitikal. Dan keempatnya lah maknanya sesuatu yang difikirkan itu mestilah sesuatu yang boleh dijadikan sebagai keputusan. Jadi yang boleh dijadikan sebagai keputusan. Jadi kalau kita bincang, masuk mesyuarat, sembang tapi tidak ada keputusan, maknanya kita sedangnya membazir. Kita membazir. Jadi semua itu perlu fikirkan, dirancang dengan teliti supaya apabila sesuatu perbincangan dibuat itu ada keputusan yang kita tetapkan untuk kita ambil tindakan seterusnya. Dan yang paling penting, mestilah seorang pemikir yang kritikal. Kritikal ni banyak, orang kata sakit yang kritikal pun dia juga. Tapi pemikir yang kritikal, pemikir yang orang kata dia mendalami. Bila diberi sesuatu perkara itu, dia akan deep and dive perkara tersebut. Sampailah kepada sesuatu yang terbaik. Sebenarnya sifat intuitif yang sangat penting. Yang ketujuh tu insightful. Ini maknanya orang yang ada wawasan. Insightful ni maknanya kita kena ada wawasan. Bila berbuat penilaian tu, penilaian itu berdasarkan satu wawasan yang kita tetapkan dan kita letak, dan seterusnya adalah bersifat pragmatik. Dan maknanya satu, dan akhirnya kita kena ada kesesuaian dalam semua perkara. Jadi untuk judgement tadi, dia perlulah disokong oleh faktor-faktor lain. Untuk nak memastikan kesembilan perkara tadi ini dapat disemai di dalam diri kita, maknanya kita perlu ada faktor-faktor pengukuhan yang lain. Yang pertamanya kolaboratif lah. Maknanya kita kena ada sikap kolaboratif dengan orang lain. Kita tak boleh nak jadi pemikir yang kritikal kalau kita seorang-seorang. Kita tak boleh bermonolog. Kita kena ada dialog. Kita yang seluruhnya kena ada kemanusiaan. Kemanusiaan penting. Kerana dari sifat manusia ini kita tahu. Sebab tu Allah bersebut dalam surah Asy-Syam, kan? Kalau tuan-tuan masih ingatlah, baca dan sebagainya. Allah kata kita dijadikan ni ada dua. Sifat yang positif dan sifat yang negatif. Jadi kalau kita pilih yang baik itu, maknanya untunglah kepada kita. Tapi kalau kita pilih yang buruk itu atau yang negatif, maka rugilah kita. Jadi kemanusiaan itu ada dua benda yang kita kena tengok dan yang kita kena seimbangkan. Yang seterusnya kena jadi orang yang humble, humble. Orang yang sederhana lah, senang cerita. Kita tak mau jadi wujudnya apa orang kata sense of apa orang kata ni kepunyaan. Kita tak mau jadi macam tu. Bila kita pegang sesuatu organisasi tu, itu kita punya.
Kita tak boleh macam tu. Kan? Sampai apa-apa orang lain kata pun kita tak boleh terima. Kita tak boleh macam tu. Maknanya kita ingat kita diamanahkan untuk pegang benda tu. Tetapi kita dibantu oleh beberapa orang yang lain. Bersama-sama kita ada orang-orang lain. Di sinilah sifat humble kita perlu. Dan yang paling penting dalam perkhidmatan kita integriti, kan? Integriti. Jadi dalam integriti ni cukup luas dan banyak benda yang boleh dipetikai, boleh cakap tentang integriti, dan yang sebenarnya adalah ini yang kata refleksi, kan? Temperance ni kena refleksi. Setiap apa yang dibuat perlu ada refleksi, kan? Selain itu dari segi keadilan, accountability, memberi galakan, kan? Dan yang 9 tu adanya hebatnya kita, dan yang 10-nya macam mana kita memajukannya. Jadi kesemua perkara-perkara ini, nilai-nilai ini perlu ada kepada seorang ataupun kepada sesiapa saja yang nak melantik ataupun nak meletakkan dirinya sebagai seorang pemacu. Jadi kalau PPD, tajuk perbincangan kita ni, PPD, makna diri PPD itu sendiri. Bukan pegawai PPD. PPD itu sendiri. Organisasi PPD itu mestilah mempunyai semua sifat-sifat ini supaya benda ini dapat dilunaskan ataupun digunakan dan disemaikan kepada peringkat bawahan. Seterusnya. Okey, jadi sebelum kita nak pergi kepada apa yang kita nak buat tadi, kan, nilai-nilai tadi, kita kena tanya. Why do you do what you do? And ada dua di situ. What you do, why do you do? Tapi dimulakan dengan why. Okey? Jadi dalam why ni, kalau kita tengok dengan what, kan? Why mengapa? What apa? Kan? Jadi kalau kita tanya kenapa kita buat perkara ni, contohnya bicara yang kita sedang ni, why kita buat benda ni? Kan? Kalau apa tu, bicara ni lah. Kan? Program ni lah. What you do. Bicara, bicara bulanan, Prisma. Tapi kenapa kita buat bicara ini? Tadi, pihak Urustia pun dah sebut kenapa kita buat perkara ini. Kan? Ini adalah satu perkongsian. Dan mendapatkan daripada rakan-rakan kita pengalaman-pengalaman untuk diperkongsian. Tetapi sebelum kita pergi kepada why you do itu, dan kita kena tengok di mana mental inspiration kita. Dan dari segi inspirasi mental kita. Sebab benda ini ada kaitan dengan nilai-nilai yang saya sebut tadi. Dia ada kaitan dengan kepercayaan dan dia ada kaitan dengan persepsi. Dan semua ini bermain di dalam pemikiran kita. Kita nak jadikan PPD sebagai pemacu transformasi. Di mana? Di bahagian mana? Adakah kita nak meletakkan dia pada semua bahagian? Mampukah kita? Jadi persoalan-soalan itu akan menjadi sebagai persoalan yang perlu dalam mental inspiration kita. Dan bila kita melihat perkara ini, apa kepercayaan kita? Dengan yang ada sekarang ni, adakah mampu? Adakah kepercayaan mengatakan PPD ini akan sentiasa hebat? Ini mestilah diletakkan pada satu standard yang tertentu. Dan apabila kita melihat kepada mental inspirasi ini, maka dia akan pergilah kepada tingkah laku dan perubahan tingkah laku. Dan bila berlakunya perubahan tingkah laku, maka di sinilah berlakunya tindakan motivasi ataupun motivation action yang perlu dibuat untuk memastikan tingkah laku itu berlakunya perubahan-perubahan. Next. Okey, kita tengok sedikit di sini. Siapa yang nak ubah? Semua orang nak ubah. Bila kita tanya siapa nak ubah? Semua orang nak ubah. Kalau kita tanya kat sekolah pun sama. Bila kita lihat pelan pembangunan kita 2013-2022, kita baca semua orang nak berubah. Tapi siapa yang nak berubah? Who want to change? Siapa?
Siapa orang tu? Ini persoalan-persoalan. Bila di sini persoalan, baliklah semula kepada why you do tadi. And kenapa kita nak want to change tadi? Kenapa? Why? Kita kena tanya why tu. Tapi bila akhir sekali dia tanya lagi, siapa yang nak mengetuainya? Tak ada seorang pun. Kan? Ini sebagai satu cynical lah kepada tajuk kita hari ini. Jadi perkara-perkara ni kita kena fikirkan. Jadi untuk nak mencari perkara tu, kita tahu nak berubah tu semua orang nak berubah. Kan? Tapi siapa yang nak berubah? Itu kena cari, kena kenal pasti. Dan siapa pula yang nak jadi ketua dalam perubahan tersebut. Okay. Next. Okey, jadi untuk nak memastikan kepada pemacu tadi, perkara-perkara utama yang perlu dilihat kita adalah yang pertamanya kepimpinan. Kita kena lihat dari segi kepimpinan itu sendiri. Jadi bila nak berubah, bila nak memacu sesuatu, kepimpinan perlu dipacu. Kepimpinan perlu diubah. Kepimpinan perlu diselongkar lebih awal. Kemudian barulah kepada manpower, capacity, kemahiran, dan yang paling penting organisasi, corak organisasi itu perlulah ke arah yang macam mana kita hasratkan untuk dilaksanakan perubahan tersebut. Jadi kalau setakat corak saja, design dia saja, tidak ada strategi, maka ia pun takkan berjalan juga. Maka perlulah ada strategi-strategi tertentu untuk memastikan apa saja yang kita cadang untuk perubahan itu, maka dia menjadi sesuatu yang boleh dibestarikan dan dilestarikan. Bila kata dilestarikan, maka akan wujudlah budaya, budaya dalam transformasi tersebut. Jadi untuk nak memastikan kelima-lima perkara ini sebagai pemandu dia kepada transformasi, maka dia perlu wujudlah kepada satu tim ataupun kumpulan yang berprestasi tinggi. Jadi kumpulan yang berprestasi tinggi ini, kalau kita tengok di situ, saya berkongsi sedikitlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang nanti saya sebutkan, apa yang saya buat di PPD. Ini kita ambil dulu secara teorinya lah. Dia ada 4 perkara. Yang pertama adalah empowerment. Empowerment. Kalau dalam empowerment tu dia ada dari segi kepimpinan, distributed leadership. Kemudian dia ada governance dan juga accountability. Dia ada role dan responsibility. Jadi di sini, bila disebut saja empowerment ini, kita macam hari ni, saya ambil contohlah, SI partner diminta untuk membimbing SLT. SLT. Kalau kita ingat dulu, dia hanya membimbing pemimpin sekolah, hanya pengetua guru besar. Tetapi hari ini dia pergi kepada pengetua guru besar dan juga kumpulan penolong-penolong kanan sehinggalah kepada ketua bidang sampai ke tahap itu. Jadi proses, kalau dulu kita pergi pada hanya seorang, tapi hari ini kita pergi kepada beberapa orang. Jadi dalam proses ini kita lihat berlakunya empowerment. Berlakunya empowerment yang mana kita dedahkan semua bidang bimbingan itu kepada semua orang, dan proses bimbingan itu dijalankan secara berkala ataupun secara berperingkat antara keempat-empat orang dalam organisasi tersebut. Ini empowerment yang sedang berlaku. Tapi kadang-kadang kita tak perasan pun. Tapi bila kita dedahkan semua ilmu, maknanya secara tak langsung orang yang menerima itu mendapat maklumat yang sama. Dan bila dia empowermentkan sesuatu bidang itu, maka benda itu berjalan dengan baik dan insya-Allah perkara ini dapat berjalan dengan seperti mana kita tadilah, governance, accountability dia, peranan dia, tanggungjawab. Yang kedua adalah dari segi collaboration. Collaboration. Dalam collaboration ini, dia ada dari segi social infrastruktur. Dia ada culture dan dia ada information sharing. Jadi seperti mana yang saya sebut awal tadi, kalau kita seorang-seorang, kita hanya monolog.
tapi bila kita ada dua atau dalam kumpulan tertentu, kita dah mula dialog. Jadi bila kita mula dialog ini, secara tak langsung kita telah melaksanakan perkongsian maklumat. Kita telah melaksanakan perkongsian maklumat. Dan secara tak langsung, keperluan untuk berkongsi itu memerlukan kita mewujudkan sesuatu infrastruktur sosial yang perlu untuk memastikan apa orang kata, benda itu, dialog itu ataupun perkongsian itu dapat berjalan seperti mana yang sepatutnya. Seperti mana yang kita sedang berlaku sekarang. Saya sedang bercakap dengan beberapa ramai orang di sini, yang inilah sosial infrastrukturnya adalah bilik studio ini, manakala information sharing ini kita sedang melaksanakan kolaborasi. Dan seterusnya, untuk nak pastikan kita juga menghasilkan satu tim yang berprestasi tinggi ini, kita kena ada daya ketahanan, resilient. Resilient. Jadi untuk nak memastikan resilient ini ada dalam diri semua, yang pertama sekali adalah macam mana kita nak menguruskan konflik yang berlaku. Jadi ada pengurusan konflik. Sebab tu dalam perancangan strategik yang kita buat, terutama ada di peringkat PPD ataupun di peringkat sekolah, kita tak lepas daripada mewujudkan juga perancangan risiko. Kerana di situlah kita akan melihat bagaimana cara kita menguruskan konflik. Dan kalau kita tengok di peringkat kita sendiri pun, kita berhadapan dengan pelbagai warga pendidikan yang hari ini, kalau tambah-tambah dalam kes COVID hari ini, banyak yang kita boleh katakan macam-macam lah. Saya nak sebut sini pun salah satunya adalah kumpulan-kumpulan guru kita yang tak vaksin dan sebagainya. Ini adalah salah satu konflik yang wujud yang kita kena tangani. Dan hari ini pihak kementerian pun mengambil tindakan, orang kata mengeluarkan sesuatu arahan yang bersesuaian untuk pastikan proses bagi kumpulan-kumpulan ini dapat dilaksanakan dan juga memberi ruang untuk melihat, orang kata, win-win situation dalam tempoh ini. Yang keduanya, kita juga kena ada ketahanan, resilient dari segi pengetahuan, dari segi kemahiran dan juga dari segi keupayaan kita. Jadi kena benda ini memerlu dan sangat perlu. Sebab itulah program ini diwujudkan supaya kita sentiasa menambah pengetahuan, kita sentiasa meningkatkan kemahiran dan kita sentiasa berupaya untuk berkongsi seberapa banyak perkara yang mampu bagi tujuan untuk orang kata kemakmuran bersama. Dan yang paling penting adalah dari segi kesediaan untuk berubah. Yang ini yang kadang-kadang dalam kajian-kajian yang tertentu kita dapati ada golongan-golongan khususnya dalam warga pendidikan kita ni yang orang kata change readiness tu masih lagi rendah. Tapi sebahagian besar bila kita lihat perkembangan-perkembangan hari ini, kita dapati ramai warga pendidikan kita yang berubah, khususnya bila kita melihat, kita membuat pemantauan di sekolah-sekolah TS25 dan melihat dengan jelas banyak berlaku perubahan-perubahan baru yang mana mereka ambil kesempatan untuk membangunkan dirinya dengan belajar dan sebagainya. Inilah perkara-perkara yang kadang-kadang kita kena fikirkan bagaimana ketahanan itu dilaksanakan. Dan yang seterusnya adalah dari segi penjajaran. Untuk nak pastikan tim kita ni sentiasa memberikan performance ataupun prestasi yang tinggi, mesti adanya penjajaran. Penjajaran dari segi mission, vision. Walaupun kita kementerian dah sediakan mission dan vision, tetapi kita kena ada. Seperti macam KNY ni, dia ada slogan dia, KNY melangkah lebih jauh, lebih dengan hebat. Kalau tahun yang sebelum ni KNY di pestada impian. Kalau sebelum itu adalah KNY kami maju dengan yakin. Jadi semua itu adalah perkara-perkara yang nilai-nilai yang perlu berubah mengikut situasi dan mengikut apa yang kita lihat pada ketika itu. Dan seterusnya adalah dari segi strategic planning kita, perancangan strategiknya. Mesti ada penjajaran. Kita tak boleh menggunakan strategi yang pada ketika itu, pada tahun ini boleh digunakan pakai sampai
tahun-tahun yang akan datang? Tak semestinya. Kerana berlakunya perubahan keadaan dan situasi, mungkin juga ada pengaruh-pengaruh masyarakat, pengaruh-pengaruh negara dan sebagainya, dan juga pengaruh-pengaruh dari aspek dasar dan sebagainya. Semuanya akan memberi orang kata ruang kepada kita untuk mengubah atau kita membuat pentajaran. Dan seterusnya adalah dari segi nilai. And kalau kita tengok PPD KNY ni, dia ada PPD KNY itu dia ada nilai-nilai kebersamaan yang telah digariskan. Jadi nilai-nilai ini perlu dilihat dan kita perlu terapkan supaya ia dapat dicapai kepadanya. Jadi untuk nak pastikan kepada perkara-perkara tadi, proses ataupun transformasi itu berjalan, kita kena melihat dulu pada peringkat awal, iaitu one cell kita adalah pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri. Jadi diri kita sendiri ini, macam mana kita nak menjana diri kita sendiri ini, dia melihat kepada menjana diri kita sendiri ini melihat kepada 5 perkara inilah. Yang perkara yang paling penting sekali ialah sikap. Sebab tu saya gunakan perkataan A-E-I-O-U, senang ingat. Ini pun perasa dalam bahasa ni adalah huruf-huruf vokal. Kalau tak ada huruf vokal ni, huruf konsonan tak boleh berdiri sendiri. Jadi kena perlunya pada gabungan huruf vokal. Jadi A itu sebagai attitude. Yang ini kena buat dulu. Yang ini kena ada, yang ini kena dimajukan, yang ini kena disuburkan. Yang ini sebab yang ini bermula sejak dari kita lahir. Jadi maknanya sebagai pembimbing, kita nak kena lihat perkara-perkara ini. Dan attitude ini kena jelas. Attitude yang macam mana? Adakah attitude yang sikap yang mementingkan diri sendiri ataupun sikap yang bagaimana? Perkara-perkara ini ada kaitan. Yang keduanya dari segi emosi. Apabila kita dilahirkan, kita orang kata diperkembangkan diri kita ni, berlakunya pertumbuhan diri kita ni, maka dalam masa yang sama juga dah emosi kita juga turut berkembang. Dan bila kita mula memasuki dunia pendidikan sebagai anak pelajar, maka perkembangan dari segi intelek itu berlaku. Diberinya dari aspek kerohanian, dari segi aspek ilmu dan sebagainya, maka dikembangkan. Dan seterusnya bila kita telah mula berada bersama rakan-rakan, maka disitulah kita dah ada kumpulan-kumpulan. Kita dilatih menjadi ketua darjah, untuk organize bilik darjah, jadi pemimpin dan sebagainya untuk organize, dan akhir sekali kita membentuk satu masyarakat yang bersepadu. Jadi kelima-lima perkara ini adalah untuk menjana diri kita. Jadi kalau perkara-perkara ini kita tinggal ataupun kita terlepas pandang, maka kita tak dapatlah kata dari segi syumulnya diri itu. Itu kita melihat dari segi macam mana kita nak menjana diri. Dan semua ini perlulah dikaitkan dengan nilai-nilai yang disebut sebelum tadi. Semua perkara ini. Semua itu akan datang dalam proses kita melaksanakan, dalam proses kita berkembang itu, maka dan nilai-nilai yang kita bincang awal sebelum ini akan secara tak langsung dia akan hadir. Dan apabila kita menjana diri kita, kita akan terus juga bila sebagai seorang pemimpin, maka kita akan menjana kepada organisasi kita. Menjana kepada organisasi kita. Okey, dalam organisasi ini saya bentukkanlah dari perkataan gear. Tuan-tuan pun sedia maklum gear. Bila kata gear ni, dia adalah pemacu kepada sesuatu yang lain, khususnya kepada mesin. Kalau tak ada gear ni, mesin pun tak boleh gerak dan sebagainya. Jadi tetapi saya ambil di sini untuk kita katakan macam mana kita nak memacu, nak menjana organisasi, kita gunakan gear. Gear ni adalah gear tu, G tu goal, matlamat. Matlamat. Matlamat kita ke mana? Dalam organisasi mana kita kena ada matlamat. Bukan kata dalam organisasi saja.
peringkat diri kita pun kita ada matlamat. Dalam kehidupan kita pun ada matlamat. Tetapi secara lebih umumnya dalam organisasi ini kita ada matlamat tentu. Matlamat ini seperti mana yang kita sebut awal tadi lah. Kalau di peringkat kita ni ada misi, visi dan sebagainya. Jadi kita ada sesuatu yang kita hajatkan. Jadi KY ni saya letak di situ. Matlamat adalah nak melangkah lebih jauh dengan hebat. Melangkah lebih jauh itu adalah apa yang ada dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa yang diturunkan kepada Jabatan Pendidikan. Dan terus sampailah ke peringkat sekolah. Itulah yang kita nak. Seperti mana yang mantan KPPM kita, Dr. Amin Senin, layarkan kepada kita dalam bentuk one page OPPM dia tu, dalam yang kata adanya program strategik dan sebagainya. Itulah juga yang kita nak bawa. Cuma di sini di KNY ni kita nak buat perkara tersebut di mana yang ada yang diminta oleh kementerian itu, kita nak buat dalam satu tempoh waktu yang optimum dengan satu jangkaan yang tinggi. Itu yang saya sebutkan tadi sebagai hebat. Di dalam proses untuk nak buat perkara ini, maka proses peningkatan itu perlulah ada dia punya enhancement ya. Perlu ada proses pengukuhan daripada peringkat yang sekecil-kecilnya sampailah kepada peringkat yang sebesar-besarnya. Jadi perkara ini berlaku di pelbagai peringkat enhancement. Itulah pengukuhan yang perlu kepada pemahaman di semua lapisan organisasi. Kalau kita merancanakan sesuatu, bukan perkara itu hanya ada dalam pemikiran kita, tetapi di kalangan orang lapisan kedua kita, orang lapisan ketiga kita, sampailah kepada peringkat bawah, faham kenapa benda ini dibuat, maka proses penambahbaikan itu dapat berlaku dan insya-Allah dapat disambut oleh semua. Dan perkara seterusnya, apabila dah melihat kepada proses penambahbaikan itu, perlulah ada tindakan. Bukan hanya bercakap, tapi perlu ada tindakan. Jadi tindakan kita ini berlaku dan perlu adanya follow up, follow through untuk pastikan tindakan itu dapat dilaksanakan seperti mana yang kita kendaki, seperti mana yang kita hajatkan. Dan akhirnya kita nak pastikan hasil daripada follow up, follow through tadi adalah satu keputusan yang memberi keputusan dan memberi impak yang terbaik kepada kita. Jadi secara tak langsung bila perkara ini dapat dilaksanakan, insya-Allah organisasi PPD sebagai penjana transformasi dapat melaksanakan tanggungjawabnya dengan lebih berkesan. Next. Okey. Jadi nak pastikan kedua-dua perkara ini, diri kita dapat dijana dengan baik dan organisasi kita juga dapat dijana dengan baik, maka proses lonjakan perlu dilaksanakan. Untuk nak pastikan, kalau kita tengok dalam Maslow hierarchy itu, kita nak pastikan kita capai kepada kesempurnaan diri yang paling tinggi. Jadi lonjakan ini perlu melihat kepada beberapa perkara. Lonjakan ini yang pertamanya kita akan tengok dalam konsep hari ini tadi, kecemerlangan kualiti peribadi. Kita dah ada tadi, kita dah menjana diri kita dengan AEIOU, tetapi di mana kualitinya itu. Jadi perlu ada proses lonjakan dalam kecemerlangan peribadi. Sebab itulah setiap hari kita diminta untuk membuat refleksi diri. Kalau kita ingat, setiap malam sebelum kita tidur, kita diminta muhasabah diri. Ini adalah proses bagaimana kita nak melaksanakan satu lonjakan dalam kualiti peribadi kita. Yang kedua, di dalam organisasi, mana kita nak kena tengok. Dari segi kualiti kepimpinan pendidikan yang ada. Jadi kalau kualiti kepimpinan pendidikan itu tidak berada pada tahap yang sepatutnya, bagaimana lonjakan itu perlu dilaksanakan. Kalau tadi kita telah ada gear dan sebagainya, tetapi di bahagian tertentu itu, khususnya daripada kepimpinan itu tidak dilihat secara tuntas, tidak dilihat dengan cara baik, maknanya lonjakan tak mampu dilaksanakan. Dan ini mungkin menyebabkan akan berlaku kepincangan. Walaupun ada kepimpinan, tetapi kita kena tengok juga dari segi kualiti pengurusan. Sebab kita tahu, sebagai pegawai SI partner,
kita ada dua bidang yang perlu kita hazam betul-betul, iaitu dari segi bidang pengurusan dan juga dari segi bidang kepimpinan. And kalau kita tengok balik, dalam bidang pengurusan ni ada 9 bidang pengurusan. Khusus kalau dalam pendidikan ni yang kita kena faham betul-betul. 9 bidang pengurusan. Manakala dalam bidang kepimpinan ni ada 7 bidang kepimpinan yang perlu kita, orang kata, ambil cakna dan kita tahu apa dah bidang kepimpinan yang perlu kita hadam. Sebab itu di situ kita kena tengok ada 2 bahagian. Satu kualiti kepimpinan dan satu lagi kualiti pengurusan. Seterusnya adalah kita melihat kepada rakan-rakan guru kita. Dari segi pengajaran, pembelajaran mereka. Kita tak boleh hanya melihat mereka mengajar semata-mata. Tapi kita kena juga pastikan mereka juga turut belajar. Guru-guru kita bukan mengajar tetapi juga turut belajar. Jadi dalam perkara ini, apa orang kata, CPD perlu dilaksanakan, program-program PLC perlu dilaksanakan untuk pastikan semua proses ini berjalan serentak untuk nak pastikan kesempurnaan itu. Dan sekiranya perkara ini diterima dan diambil oleh semua warga pendidikan kita, insya-Allah perkara ini dapat berjalan dengan baik. Dan akhir sekali, seperti mana dalam matlamat KPM kita adalah melihat dari segi keberhasilannya, iaitu kualiti kepada pencapaian murid. Kalau secara angka yang tertulis, kita melihat kepada 3 perkara utama, iaitu dari segi keberhasilan akademik, keberhasilan sasiah dan juga keberhasilan co-curriculum. Tapi kita kena ingat, selain daripada 3 perkara ini, kita nak menghasilkan manusia. Kita nak memanusiakan manusia. Kerana mereka ni adalah orang yang akan menentukan hala tuju, yang menentukan lapangan pada masa akan datang. Yang akan menguasai pada masa akan datang ialah anak-anak kita yang ada sekarang ini. Jadi bagaimana nak memanusiakan manusia? Jadi kita bukan hanya melihat kepada 3 perkara yang diukur itu. Kena lebih pada itu. Dari segi kerohanian dalaman mereka juga perlu diberi perhatian. Okey. Seperti mana awal tadi saya sebut, apa yang saya laksanakan sebagai sedikit perkongsian kepada pegawai ini. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, saya sangat beruntung kerana saya mempunyai 5 orang pegawai SI partner dan seorang pelakon pepincin. Dan kelima-lima mereka ini adalah pemikir masa hadapan yang cukup hebat. Setiap bahagian apabila disebut saja ada idea-idea yang dikongsikan. Yang terbaru ini disebabkan kes COVID dan sebagainya, kita sedang berhadapan dengan keadaan peperiksaan dengan pelajar-pelajar yang kita rasa macam tak cukup dan sebagainya. Kita hasilkan satu modul yang kita gerakkan. Kita panggil sebagai Harapan Cemerlang Akademik, HCA. HCA, Harapan Cemerlang Akademik. Dan ini kita lontarkan. Kita lontarkan kepada semua rakan pembimbing kita. Iaitu dengan mewujudkan kluster-kluster kumpulan tertentu. Ini semua orang buat. Semua buat. Cuma dijenamakan dengan sesuatu nama yang orang kata ada sedikit rasa hebatnya di situ. Jadi bila disebut dengan nama ACA tu, orang kata, ini apa program apa pula? Sebenarnya program yang sama tetapi dijenamakan supaya ia nampak lebih dan sebagainya, untuk nak pastikan bila pelajar-pelajar ni kita memberi sasaran tertentu. Apa sasaran kita yang kita nak pastikan khususnya dalam akademik. Begitu juga di dalam kumpulan pelajar-pelajar yang begitu, yang berkaitan dengan co-curriculum dan sebagainya. Kita mewujudkan apa orang kata, kalau dalam akademik ni kita ada academic support team, tapi dalam apa orang kata co-curriculum ni kita wujudkan SCST, iaitu Sport and Co-Curriculum Support Team. Kita wujudkan
kumpulan-kumpulan, iaitu terdiri daripada pegawai-pegawai teknikal yang kita gabungkan mereka untuk pastikan mereka berfikir dengan juga berfikir bagaimana untuk melonjakkan dalam bidang pembangunan bakat, khususnya dalam bidang co-curriculum dan juga yang lain-lain sebagainya. Jadi itulah yang saya katakan, bagaimana kita nak menjana di peringkat kita sebagai PPD ini, kita kena fikirkan sesuatu yang mana benda ini boleh dibawa sampai ke peringkat sekolah dan dilaksanakan perkara tersebut di peringkat sekolah. Jadi perkara ini sebab orang kata masih baru lagi, dan insya-Allah perkara ini akan berterusan sampailah kepada peringkat akak bumi untuk nak pastikan supaya mereka menerima dan seterusnya benda ini dapat dilaksanakan. Dan alhamdulillah kan, seperti mana yang akhir sekali slide ini, macam mana kita nak kuantitikan kualiti, dan kita nak kuantitikan keberhasilan, kita nak kualitikan keberhasilan. Jadi dua perkara ini menjadi satu harapan lah untuk membanggakan. Dan alhamdulillah, seperti mana kalau tuan-tuan dan perempuan tengok di dalam montaj tadi, di akhir sekali PPD Kuala Mudayan telah pun dinobatkan sebagai PPD dari segi pengurusan yang terbaik, tempat pertama dalam sempena anugerah Hari Guru peringkat negeri Kedah bagi tahun 2021. Jadi saya ingat setakat itu perkongsian kita pada petang ini, dan mungkin kita boleh berkongsi lagi dalam tempoh-tempoh masa yang akan datang. Jadi saya rasa setakat itu dulu. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Mokhtar atas perkongsian ilmu bersama dengan kita sebentar tadi. Tuan dan perempuan, secara keseluruhan boleh kita simpulkan sebagai seorang pemimpin 360, mereka mesti jelas tentang matlamat yang harus dicapai. Dan juga sebagai seorang pemimpin haruslah menjadi role model, iaitu dalam memastikan aspek attitude, skill dan knowledge itu sebagai satu trust kepada seorang pemimpin yang hebatlah. So tuan-tuan dan puan, kami SIP di Kuala Mudayan berbangga dengan Tuan Mokhtar sebagai Tuan PPD kami, memandangkan beliau faham dan jelas tentang peranan kami, dan kami akan terus memacu pendidikan di Kuala Mudayan. Begitulah tadi perkongsian yang disampaikan oleh Tuan Mokhtar, memang yang sangat memberi manfaat dan memberi impak kepada kita semua. Tuan-tuan, sidang maya sekalian, sekarang kita beralih ke sesi seterusnya, iaitu sesi soal jawab daripada para penonton, sama ada secara atas talian ataupun secara bertulis dalam ruangan komen yang disediakan. Jadi saya buka sesi ini kepada tuan-tuan dan perempuan, para penonton sidang maya sekalian yang ingin mengajukan sebarang pertanyaan kepada panel kita. Silakan. Ya, bersama kita di talian. Sila kenalkan diri tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Saiful Azizi Syukri bin Muhammad Kasim, SI Partner Pejabat Pendidikan di arah Kuantan, Pahang. Ya tuan. Ya, silakan tuan. Saya ingin tuan satu soalan. Boleh tuan Silakan. Soalan saya, bagaimana tuan PPD menggarap faktor-faktor yang memacu transformasi kepada kumpulan yang berprestasi tinggi, khususnya dalam kalangan pegawai dan staf di PPD. Mohon silakan tuan meneruskan tuan. Terima kasih. Okey, Terima kasih. terima kasih Silakan. kepada Tuan Saiful dari PPD Kuantan. Jadi alhamdulillah. Jadi untuk maklumat, saya baru saja berjumpa dengan Tuan Saiful ni pada minggu lepas, 2 minggu lepas lah. And saya hadir ke PPD Kuantan dalam satu misi bantuan. Jadi alhamdulillah lah. Jadi kita nampak PPD Kuantan pun hebat sebenarnya, kan? Hebat. Saya pun banyak belajar juga, walaupun hanya sekejap di PPD Kuantan tadi, hari itu, tapi saya dapat banyak benda yang saya boleh bawa untuk kongsi. Baiklah, kepada soalan tadi, kan? Bagaimana kita nak mewujudkan satu tim, kan? Okey, dia macam orang kata
walaupun dalam slide tu kita memberi nilai-nilai ataupun faktor-faktor kepada tim prestasi tinggi, sebenarnya dia adalah satu bagaimana kita nak mewujudkan satu pasukan yang hebat, team building. Okey. Saya ambil di sinilah contoh di PPD lah. PPD kita walaupun dari segi pejawatan kita ada 114 orang mengikut surat pejawatan, tetapi disebabkan kita menghadapi kekurangan, belum ada pengisian dan sedang menunggu pengisian sebagainya, kita hanya ada lebih kurang 105 orang saja. Jadi dalam konteks ini kita berhadapan dengan beberapa kekangan, khususnya di kalangan kumpulan SIC dan sebagainya. Okey, apa yang kita buat? Apa yang kita buat, benda yang sama juga dibuat oleh PPD lain. Yang pertama sekali ialah saya menyusun semula kumpulan pegawai yang ada ini mengikut kepakaran. Sebab di PPD Kuala Mudayan ini pegawai-pegawai kita yang asal ni kebanyakannya dulu adalah daripada pegawai Linus. Apabila berlaku penstrukturan, pegawai-pegawai ini terus kekal di PPD dan mereka ini disusun pada ketika awal penstrukturan itu disusun untuk memastikan perjawatan itu dipenuhkan dari segi pegawai yang ada. Ini tolaklah, kita tolak asing dululah pegawai SIC dengan SIP ni sebab dia pejawatan dia lain. Ini pegawai-pegawai yang sedia ada. Jadi bila diletakkan begini, saya datang, saya melihat, saya mengkaji, saya melihat ada beberapa pegawai yang saya rasa tidak sesuai, tidak sesuai dengan jawatan yang diberikan, maka kita buat dia punya perubahan. Kita laksanakan perubahan. Dan perubahan ini kita sesuaikan dengan kemahiran yang dia ada. Dan alhamdulillah perkara ini telah pun dilaksanakan dan akhirnya pegawai yang dulu bila dia datang dia tak mampu nak melaksanakan bidang kerja yang diberikan sebelum ini, dia dah dapat sesuatu yang minatnya, dia berpotensi dengan benda tu. Jadi alhamdulillah kerja berjalan dengan baik. Itu salah satu, iaitu kita mengubah kedudukan. Perkara ini tak melibatkan luar sebab di dalam PPD ini kita boleh menggerakkan kepada posbat semuanya sama, cuma kalau berlakunya perubahan grade dan sebagainya, itu lain lah, itu dalam konteks lain. Tapi dalam konteks hari ini lepas penstrukturan 2019 tu semua penolong-penolong PD ni adalah grade yang sama. Cuma sekarang ni kita nak pastikan mereka berada pada kemahiran yang tepat dengan bidang tugas mereka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi cara kita berkomunikasi. Cara kita berkomunikasi dan cara kita mewujudkan tim-tim kecil pemikir. Tim-tim pemikir. Di PPD Kuala Mudayan kita ada satu tim pemikir di kalangan SI Panel. Dia ada satu tim pemikir di kalangan SIC. Dan mereka mempunyai agenda-agenda tertentu. Begitu juga kita ada tim kumpulan penolong-penolong PPD. Yang mana mereka mempunyai bidang tugas yang kita katakan BAU ni, business as usual, yang kata sama di setiap tahun. Tapi kita kena bagi juga satu agenda pemikiran. Bagaimana mereka nak membangunkan bidang kerja mereka itu kepada satu tahap yang lebih baik. Walaupun proses ini masih lagi ongoing proses. Jadi maknanya proses ini masih berjalan dan kita masih nak melihat apakah perkara-perkara yang masih lagi menjadi kekangan yang kita nak kena ambil tindakan seterusnya untuk pastikan perkara ini berjalan. Jadi yang tu kita kena fikir di peringkat atas. Maknanya di peringkat pengurusan tertinggi PPD itu kena lihat bagaimana nak membuat rotation. Satu lagi rotation job. Yang tadi kita letak orang ikut kemahiran dia. Bidang kerja tu dibagi kepada orang lain. Yang seterusnya adalah kita buat rotation job. Khususnya kepada golongan
kumpulan AKP kita. Kita kena ingat AKP kita kebanyakan N19 kan. Yang kadang-kadang mereka ini duduk di satu pos itu membuat bidang tugas yang sama. Berapa lama dia lah duduk kat situ? Lama. Kan kalau kata duduk di bahagian buat buku rekod tu kan, BKP tu, itu buku rekod perkhidmatan, dia duduk lama di situ. Jadi maknanya kemahiran dia tu kita tak guna sepenuhnya. Maka kita buat job rotation supaya dia juga akan menerima satu bidang yang baru. Karena kita kena ingat N19 akan naik kepada N22 dan sebagainya. Dan mereka ini perlu diberi pengalaman dalam bidang kerja yang berkaitan dengan bidang mereka. Okey, saya menjawab, Saiful. Ya Tuan, terima kasih Tuan. Satu Ya. perkongsian yang menarik. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Saiful dari Kuantan jauh Okey, so ada persoalan lain daripada rakan-rakan kita barangkali? Kalau ada lah, sila. Oh ya, kita ada tetamu daripada, silakan tuan, kenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan Mokhtar, terima kasih Ya. dan tahniah atas perkongsian pembentangan tadi. Jadi saya ada satu pertanyaan. Sebentar tadi Tuan Mokhtar ada sebutkan tentang ciri-ciri judgement, iaitu insightful. Jadi boleh tak Tuan jelaskan dengan teliti beserta contoh? Oh, saya lupa perkenalkan diri saya tadi ya? Saya Mahbud Abdul Fattah daripada PPD Kinta Utara, SI Partner Plus PPD Kinta Utara, Ipoh. Ya tuan, Boleh salam tuan kenalan. Ya, Boleh. Sama. Okey. Dalam judgement tu salah satunya adalah insightful. Insightful ni kalau secara umum kita katakan sebagai wawasan. Sebagai wawasan. Jadi maknanya bila kita nak membuat satu pengadilan ataupun satu penilaian dan sebagainya, kita kena berdasarkan kepada satu wawasan yang kita ada. Macam contoh sekarang ni saya bagilah PPD KNY ni dia target GP SPM dia adalah 4.50 untuk tahun ni lah. Tetapi dalam masa yang itu wawasan kita nak dapat, nak capai 4.50 wawasan ni panjang lagi lah kalau itu perkataan wawasan, tapi kita ambil untuk di sini, dalam kes ini kita ambil untuk Wawasan tempoh jangka pendek ni, kita cuba nak sampai itu. Tapi dalam masa yang sama kita melihat bahawa pelajar-pelajar kita masih lagi kita rasa menghadapi pembelajaran yang agak kurang. Kita dapati pelajar-pelajar kita masih lagi mungkin lagi bila kita semak balik ni boleh capai ke tidak 4.50. Okey. Jadi apa tindakan yang telah dilaksanakan? Jadi untuk nak pastikan apa yang kita nampak tadi insightful tadi, makna pemerhatian kita secara lebar itu meluas itu, kita melihat bahawa ada keperluan untuk kita pastikan bahawa pelajar kita berada pada landasan yang betul, dan kami di PDKY ni telah menghasilkan modul-modul akademik kepada pelajar-pelajar khususnya di Kuala Mudayan. Kita ada modul sejarah, kita ada modul bahasa Melayu. Saya ingat boleh kata hampir semua mata pelajaran teras kita di Kuala Mudayan ini kita ada modul yang telah dihasilkan oleh kumpulan academic support team kita. Ini pun satu lagi. Kumpulan academic support team ni merupakan kumpulan tulang belakang lah kepada PPD. Kalau kita nak mengharapkan tenaga kerja kumpulan pegawai SIAC saja memang tak mampu. Maka kita perlu ambil kumpulan-kumpulan guru-guru cemerlang kita, guru-guru yang pernah yang menjadi guru cemerlang, jurulatih dan sebagainya ni. Kumpulan ini kita gabungkan, kita kumpulkan mereka, kita jadikan mereka sebagai academic support team supaya apa yang kita kata tadi insightful tadi, untuk nak pastikan capai, kita dah nampak ini tindakan-tindakan yang perlu kita buat supaya capai kepada perkara tadi. Itu saja Tuan Mahbub. Okey, terima kasih Tuan Mokhtar.
Tahniah Tuan Mukhtar, Tuan PPD. Tahniah. Ya. Terima kasih Tuan Haji Mahbub dari PPD Kinta Utara. Okey, tuan-tuan, ada lagi barangkali ada persoalan yang mungkin kita boleh kemukakan pada presenter kita pada petang ni, silakan. Kalau ada, ya silakan Puan. Dr. Murni ya. Okey, silakan Doktor. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Mokhtar kita. Harap Tuan Mokhtar masih ingat saya lagi. Sangat ingat. Okay, Tuan Mokhtar, pertama sekali tahniah atas perkongsian pada petang ini dan saya amat tertarik dengan last sekali tu, kuantitikan kualiti. Okay. Baik, soalan saya ya Tuan Mokhtar ya. Sebagai seorang yang pernah menjawat jawatan SIP Plus so bagaimana Tuan melihat kerja buat SIP Plus yang lebih kepada pengupayaan kepimpinan dan sekarang ni diletakkan di bawah sektor pengurusan sekolah, iaitu pengurusan sekolah ni kita nampak dia lebih kepada takbir urus, boleh membantu dalam pengurusan di PPD terutamanya dalam memacu transformasi tadi. Ya. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Muni, rakan baik saya ni. Okey, alright. Jadi kalau kita tengok sebelum ni pun SI Partner berada di bawah sektor pengurusan sekolah, kan? Cuma kalau kita tengok dalam apa orang kata perstrukturan baru dan sebagainya yang mungkin selepas ni pun sedang dibincangkan, SI Partner ni masih kekal di bawah sektor pengurusan sekolah, tetapi dia akan berdiri sebagai satu unit, sebagai satu unit. Apa yang dibuat oleh PPD Kuala Mudayan, kita ada 5 orang pegawai SI Partner. Kalau di tempat lain mungkin ada seorang dan sebagainya, mungkin akan menghadapi kekangan yang besar lah. Tapi di PPD Kuala Mudayan bila ada 5 orang ni, saya telah mewujudkan rakan-rakan SI Partner ni sebagai rakan sekerja bagi setiap sektor. Rakan sekerja bagi setiap sektor. Setiap seorang seorang SI Partner akan bersama-sama dengan sektor perancangan. Ada seorang bersama dengan sektor pembelajaran, ada seorang dengan sektor pembangunan murid dan juga sektor pengurusan. Jadi kita ada 5 orang, cukuplah untuk setiap sektor tersebut. Jadi mereka ini selain daripada melaksanakan tugas mereka sebagai SI Partner untuk membimbing di pengurusan sekolah, cara tak langsung mereka juga mencari ilmu untuk melihat bagaimana pengoperasian di sektor-sektor yang ada di PPD ini. Dan di sinilah peranan mereka. Bukan saja berada di sekolah, tapi juga menjadi pembimbing, rakan pembimbing kepada rakan-rakan yang ada di PPD. Jadi inilah macam mana kita enhancementkan mereka untuk nak pastikan semua sektor yang ada PPD ini dapat mendapat bimbingan yang sepatutnya. Jadi mereka ni teruk sikit lah. Sebab dia selain dia nak kena belajar coaching dan mentoring yang ada sebelum ni, dia nak kena belajar. Kalau yang di bahagian pengurusan murid tu macam-macam yang ada dalam bidang pengurusan murid yang dia kena ambil tahu. Dia kena ambil tahu. Begitu juga kalau di bidang pembelajaran dah tentulah kita nampak akademik dan sebagainya. Tapi semua itu mesti dipahami oleh semua rakan SI Partner supaya mereka juga boleh membantu. Jadi itulah apa yang saya laksanakan. Jadi sebagai pengalaman ni, saya melihat memang bidang coaching mentoring itu sangat penting lah. Bila kita berada di peringkat sekolah, tambah-tambah mai dah mula berumur ni, dia punya nada tu dia orang kata dia nak kena susun betul-betul. Kita berhadapan dengan orang yang sama lapis umur dengan kita ni, jadi kita nak kena jaga juga dari segi komunikasi. Sebab tu salah satu yang saya sebut tadi, ciri-ciri dia, be humble itu memang sangat penting lah sebagai seorang SI Partner dan sebagai seorang pembimbing lah. Itu Dr. Muni. Ya. Okey. Terima kasih Dr. Muni dari Port Dickson ya. Ya. Okey, kalau kami di sini SI Partner memang sebagaimana yang dinyatakan oleh Tuan Mokhtar tadi tentang kolaboratif tadi, memang jelaslah di situ yang kami berkolaboratif dengan sektor-sektor lain dan sebenarnya dia memberi nilai tambah kepada kami sebagai SI Partner dan mungkin dapat membantu dalam kerja buat kita lah.
So terima kasih Dr. Murni dari Port Dickson. Kita jumpa Ya, lagi sama. nanti. Ya. Okey, so kita rasa masa kita sangat mencemuri kita hadkan lagi pada satu soalan terakhir. Kalau ada. Ya, kalau mungkin ada silakan. Okey, ini yang terakhir Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan juga terima kasih juga kepada Tuan Mokhtar bin Ansur selaku QDPD kita pada petang ini. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniahlah dan syabas atas komitmen dan juga pembaruan yang Tuan telah bawa di daerah Tuan itu, sehingga nampakkanlah keberhasilan dan juga kemenjadian murid itu nampak, kita dapat rasa walaupun dari kejauhan. Saya Parmin bin Radi, SIP Plus SIP partner PPD MUA daripada Johor lah. Apa khabar orang utara orang utara sihat harap. Ya, baik. Bagaimana MUA? Hujan ya? MUA dalam keadaan dia kejap hujan kejap panas Tuan. Ya. Okey, Okeylah, silakan Tuan. Ya, kita teruskan. Okey, pertama sekali satu soalan saja, mungkin soalan yang terakhir. Cuma saya nak tanyalah kepada Tuan Mokhtar sendiri, iaitu apakah sebenarnya cabaran atau halangan yang utama semasa ingin melaksanakan transformasi di peringkat PBD di daerah Tuan sendiri. Jadi silakan Tuan. Sekian, itu saja. Okey. Terima kasih Tuan Parmin dari MUA. Okey, seperti mana yang saya kata tadilah, dalam salah satu kita punya ciri dia adalah orang kata change readiness and kesediaan untuk berubah. Inilah perkara-perkara yang apa orang kata sangat perlu kita ambil perhatian. Memanglah kita dapati kalau kita tengok dari segi strata umur di kalangan pemimpin sekolah yang ada dan juga guru-guru ni ada di kalangan mereka yang sudah pun berada pada zon selesa dan sebagainya. Berada pada zon selesa. Jadi kumpulan-kumpulan ini tak banyak sebenarnya. Kalau kita tengok di sekolah ni tak banyak. Tapi kadang-kadang sebabkan mereka ni orang yang lebih senior dan sebagainya, kadang-kadang dia mempengaruhi. Dia mempengaruhi. Okey. Jadi kita ambil apa yang kementerian telah salurkan kepada kita. Kalau di Kedah ni kita ada beberapa program besar sebenarnya yang kementerian turunkan. Sama juga di negeri lain. Contohnya macam TS25. Okey, itu satu program besar. Yang ini kita susun sekolah seperti mana yang telah digariskan lah, mana setiap tahun akan ada kohort-kohort baru. Jadi untuk tahun 2022 ni Kuala Mudayan akan menjadi rasa menerima kohort baru yang paling banyak. 88 buah sekolah akan dijadikan sebagai sekolah TS25 untuk kohort yang ke-7. Kohort yang ke-7. Jadi maknanya sebab kita sekolah banyak dan kita target di Kuala Mudayan ni kita target menjelang tahun 2023 semua sekolah kita dah jadi sekolah TS25. Okey. Jadi atas kesedaran itu, maka mereka yang berada dalam zon selesa dan sebagainya, mereka kena melihat ini adalah perubahan-perubahan yang sedang berlaku dan dia tak patah balik. Itu satu. Dari segi TS25. Yang kedua, di Kedah ni dia ada satu program yang dipanggil DTP Aman. DTP Aman hanya ada di Kedah saja. Dia tak ada di negeri lain. Dan DTP Aman ini dia ada orang kata macam adik-beradik sekolah amanah lah. Seperti mana yang berlaku di Johor dan juga di Sarawak dan sebagainya. Cuma kalau di Kedah ni dia lebih kepada mengupayakan di peringkat JPN dan PPD. Kalau di sekolah amanah tu dia mengupayakan terus ke peringkat sekolah. Di situ dia punya stagesnya yang agak berbeza. Jadi konsep hampir sama seperti mana kalau kita tengok di sekolah amanah. Tetapi bagaimana sekarang ni kita nak mengupayakan di PPD. Macam peringkat saya ni, di DTP Aman ni mengupayakan di peringkat PPD, barulah turun ke sekolah. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang sedang berlaku dan sedang dilihat oleh peringkat atasan untuk pastikan apa yang digariskan dalam PPPM 2013-2025 itu dapat dilaksanakan. Dan mau tak mau perkara ini perlu sampai ke akar umbi. Okey, persoalan dia bagaimana proses itu dilaksanakan. Okey. Apa yang pertama sekali kita buat adalah
kita membuat dalam bentuk dialog. Dialog awal. Dialog awal kita ini untuk nak pastikan kepahaman. Kalau TS tu tuan-tuan dan perempuan semua sedia maklum. Sekolah dipilih, masuk ikut modul dan sebagainya, mau dan tak mau mereka akan follow, tetapi di peringkat kita akan follow up, follow through supaya modul-modul itu dilaksanakan oleh semua sekolah yang terpilih. Tapi dalam TTP Aman, kita kena membuat satu pencerahan. Kita kena ceritakan bagaimana proses itu berlaku, pengupayaan itu berlaku di PPD dan terus sampai ke sekolah. Benda ini perlu diperjelaskan. Dan di peringkat ini kita ada kumpulan-kumpulan dia. Kita ada pegawai-pegawai, kita ada di kalangan pegawai kita ni yang akan menjadi apa orang kata sebagai pegawai yang menguruskan di sekolah berkenaan. Jadi kalau kita ada 8 macam di PB di Kuala Melaya ni kita ada 8 sekolah yang digazetkan dalam program DTP Aman ini. Jadi kita ada 2 kelompok, 2 kluster lah. Kluster A, kluster B. Maknanya 4 sekolah. Di dalam 4 sekolah tersebut ada pegawai-pegawai, ada pegawai SR partner, ada pegawai SIC dan ada juga penolong-penolong PPD. Yang mana mereka ini akan menerima maklumat lebih awal di peringkat PPD dan kemudian akan berkongsi dengan di peringkat sekolah. Apa bentuk semua operasi yang perlu dilaksanakan, kerana akhirnya kita nak melihat transformasi itu berlaku di sekolah. Jadi agenda itu dia dah ada di perancangan-perancangan tertentu nak pastikan semua perkara ini dapat dilaksanakan. Okey, itu apa yang dilaksanakan di sinilah. Okey, itu yang besar. Kemudian di PPD sendiri, kumpulan pegawai SR partner kita ni mewujudkan sekolah-sekolah nukleus. Sekolah-sekolah nukleus. Jadi sekolah-sekolah nukleus ni adalah sekolah-sekolah yang kita nampak kalau kata kita kata duduk pada basic foundation lah. Kalau kita ikut dalam McKinsey tu dia duduk dekat basic foundation. Ini orang kata GP punya rendah dan sebagainya. Jadi kumpulan-kumpulan ini kita ambil, kita jadikan dia sebagai satu kumpulan untuk kita cemerlangkan. Ini sebab itulah kita segmentkan sekolah-sekolah kita ni dalam kelompok-kelompok yang tertentu, tetapi di akhirnya dia adalah meletak pada sasaran yang kita keluarkan, sasaran besarnya tu. Tapi cara pendekatan itu dia mempunyai pendekatan yang berbeza lah. Tetapi masih lagi menjurus macam mana nak mentransformasi. Itu yang berlaku di PPD Kuala Mudayan. Dan insya-Allah lah kita sedang menyusun semula untuk nak melihat balik bagaimana kita nak membangunkan bukan saja sekolah dari segi infrastruktur, dari segi fizikal dan sebagainya, tapi kita nak mengupayakan juga semua peringkat daripada guru besar, pengetua sampailah kepada kumpulan middle leaders kita yang itu di kumpulan-kumpulan ketua-ketua panitia. Kita nak pastikan mereka faham bagaimana proses pengurusan dan pentadbiran itu boleh dilaksanakan untuk melakukan perubahan-perubahan. Itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan. Terima kasih Encik Pamin dari PPD Muar. Terima kasih. So tuan-tuan, masa sangat mencemburui kita. So di sini bolehlah saya rumuskan sedikit sebelum kita pergi ke penghujung. Okay, so beberapa perkara yang perlu yang kita melihat bahawa seorang pemimpin yang hebat haruslah sedar tentang keupayaan pemimpin di bawah. Dan mereka akan cuba membantu dan memberi contoh kepada anak buah masing-masing dan cuba untuk mengupayakan, dan yang lebih penting kepercayaan serta empowerment tu kepada pemimpin-pemimpin di bawah. So sebagai seorang pemimpin yang hebat, dia mampu melahirkan ramai pemimpin yang hebat di bawahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan itu bagi pihak penganjur saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada tetamu istimewa kita pada kali ini, Tuan Mokhtar bin Mansor. Terima kasih Tuan. Terima kasih kerana dapat berkongsi dan menceritakan kepada kita satu pengalaman yang sangat penting dan ianya mungkin boleh menjadi satu panduan dan juga ikutan kita pada masa depan. Saya juga ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa Prisma Kebangsaan
yang telah menjayakan program Bual Bicara kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Jawatankuasa Persemua Negeri-Negeri dan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung untuk menjayakan bicara bulanan kita pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan, di bulan Mac nanti insya-Allah kita akan bertemu pula di Negeri Sembilan sebagai tetamu kita pula selepas ini. Dan tuan-tuan, slogan daripada si partner di seluruh Malaysia ataupun Persemua Kebangsaan yang dapat sama-sama kita hayati, si partner pemacu kepimpinan menerajui kecemerlangan. Sekian dari saya. Jika terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan, saya mohon maaf dan terima kasih atas kerjasama semua pihak. Semoga kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.